River of Life, the meaning tu dah dekat situ dah, River of Life kan. Dia nadi kehidupan. Dan kalau kita tengok sejarah, dah beribu-ribu tahun manusia akan menduduki tempat yang dekat dengan sungai, dekat dengan perairan. Sungai dianggap sebagai salah satu unsur alam semula jadi ciptaan Tuhan. Dan ia adalah salah satu khazanah yang perlu kita pelihara supaya fungsinya kepada kehidupan di dunia ini akan sentiasa berkekalan. Di Malaysia, kita amat beruntung kerana dikurniakan banyak sungai untuk pelbagai kepentingan kepada masyarakat tempatan walaupun di era moden yang banyak merubah kehidupan manusia. Kebergantungan manusia kepada sungai masih terus berkekalan hingga ke hari ini. Namun, sikap manusia yang tidak prihatin dan tidak bertanggungjawab, maka banyak sungai didapati diklasifikasikan sebagai sungai yang tercemar. Jika kita melihat kepada data tahun 2015 misalnya dan tahun sebelum-sebelumnya, kita dapati bahawa lebih 50% daripada jumlah sungai yang dipantau tahapnya berada pada tahap bersih. Tetapi selepas tahun 2015, 2016, 17 dan seterusnya, data terkini 17 lah yang kita ada, menunjukkan bahawa bilangan sungai bersih mula berkurangan. Daripada 58% pada tahun 2015 yang bersih, menurun kepada 47% daripada jumlah sungai yang dipantau. Maknanya kita lihat bahawa keadaan sungai kita semakin merosot. Bila sungai yang bersih berkurangan, menandakan juga bahawa yang sederhana tercemar mula meningkat. Jadi di sini pentinglah kita setiap orang, setiap agensi memainkan peranan masing-masing lah dalam memastikan sungai kita terpelihara dan juga trend tersebut tidak terus berkekalan begitulah. Dari segi pengurusan sungai ini, kerajaan juga telah membelanjakan banyak tujuan untuk pembersihan. Sebagai contoh macam di kawasan Kuala Lumpur sendiri, kita membelanjakan lebih ke 13 juta untuk memungut sampah di dalam sungai. Jadi sampah ini datang berbagai-bagai, sama ada dia tidak dibuang secara terus oleh orang awam ataupun yang telah tidak diuruskan secara betul. Ini kita tak bercerita lagi berkenaan dengan kualiti air sungai yang biasanya akan bahan-bahan pencemar ini akan dilepaskan oleh pihak-pihak sama ada pengilang, penternak. Langkah-langkah kawalan pihak jabatan juga telah mengenal pasti. Contohnya macam kita menyediakan manual mesra alam. Tujuannya untuk mengawal hakisan permukaan yang menyebabkan kelodak yang tinggi dalam sungai dan sebagainya. Terdapat 6 kelas sungai dikategorikan oleh Jabatan Alam Sekitar JAS, iaitu Kelas 1, dalam keadaan semula jadi. Kelas 2A, air memerlukan rawatan konvensional. Kelas 2B, air boleh digunakan untuk tujuan rekreasi. Kelas 3, air memerlukan rawatan intensif. Kelas 4, hanya untuk tujuan pengairan. Dan kelas 5, air yang tercemar teruk. Berdasarkan laporan kualiti alam sekeliling 2017, terdapat sebanyak 51 sungai tercemar, iaitu 24 sungai berada pada kelas 3 memerlukan rawatan intensif, 26 sungai berada di kelas 4 hanya untuk tujuan pengairan dan 1 sungai pada kelas 5 air yang tercemar teruk. Terkini, iaitu pada tahun 2019, mengikut laporan Kementerian Tenaga Teknologi Sains dan Perubahan Iklim serta Alam Sekitar, terdapat 25 sungai dalam kelas kelima yang dianggap tercemar teruk dan mati, iaitu 16 sungai di Johor, 5 sungai di Lembah Kelang, 3 sungai di Pulau Pinang dan 1 sungai di Melaka.
dalam teknologi perawatan air, pelbagai kaedah telah diguna pakai sebagai prosedur mengukur kualiti air. Salah satunya ialah mengkaji hidupan yang ada di sungai seperti ikan yang juga boleh digunakan sebagai petunjuk biologi. Kehadiran mikroorganisma dalam perut ikan juga dapat mengenal pasti kualiti air. Kita kata banyaklah metal pollution ataupun pencemaran logam lah. Dan saya punya kajian ni dah kita kata dah masuk dalam 5 tahun lah dah. Saya gunakan parasite pada ikan sebagai petunjuk pencemaran logam. Jadi apa kita buat ialah kita periksa ikan dan kemudian kita tengok parasite tu. Dekat ikan toman tu banyak cacing pita, banyak dalam ikan toman. Jadi bila kita periksa ikan ni dan kita ambil cacing tu, kemudian kita akan test kat makmah. So bila kita test, kita dapati bahawa sestot ni banyak cacing pita ni banyak plumbum dalam dia, lead. Bila kita tengok dekat dia punya otot ke, dia punya liver ke, dia punya kandungan plumbum tu berkurangan. Bermakna cacing pita ni dia serap plumbum tadilah. Apabila membincangkan berkenaan manfaat sungai, antara subjek utama dibincangkan adalah mengenai fungsinya sebagai nadi pembangunan ekonomi masyarakat setempat. Sungai yang mengalir dengan tenang tanpa diganggu-gugat pasti mendatangkan sumber rezeki seperti ikan kepada penduduk tempatan. Dan Tasik Gubeh adalah lubuk rezeki sebagai sumber penangkapan ikan air tawar bagi penduduk tempatan. Ramai nelayan air tawar bergantung hidup dengan hasil di Tasik Gubeh ini dan setiap hari pasti ada sahaja aktiviti menangkap ikan yang dapat kita lihat di tengah-tengah tasik. Sungai kini juga amat penting sebagai ekosistem dan persekitaran hutan. Di daerah Ranau, contohnya, Sungai Marakau terletak 10 minit dari Pekan Ranau adalah salah satu sungai terpelihara yang berpunca dari banjaran Gunung Kinabalu. Kesedaran masyarakatnya terhadap penjagaan dan pemeliharaan sungai amat tinggi. Bagi mereka, sungai tidak harus dicemarkan dan hidupan di dalamnya, iaitu ikan, seharusnya dijaga dengan baik. Di sini, sungainya cukup terpelihara dan ikan-ikannya dijinakkan untuk tatapan generasi kini dan akan datang. Dan ini secara tidak langsung menjadi satu tarikan pelancongan di kampung ini. Sebenarnya sungai ini sudah tercemar, tapi bila mana kita bekerja sama dengan Jabatan Perikanan dan Jabatan Pengairan dan Saliran untuk pakai balik adat ataupun tradisi suku kaum orang dusun itu untuk memulihkan sungai. Jadilah tempat ini salah satu tempat yang menarik setelah ikan itu jinak. Jadi bila ikan itu jinak, itulah yang menjadi perhatian daripada pihak luar untuk melihat tempat ini. Dan jadilah tempat ini sebagai salah satu tempat pelancongan. Ikan setakat ini yang paling besar, ikan koi 11 kilo. Walaupun sebenarnya di sungai ini ada 27 spesies ikan, dan ikan yang paling mesra adalah ikan koi. Walaupun ikan koi itu sebenarnya bukan hidup di sungai, tapi di sini dia hidup. Dan selain daripada ikan koi, di sini sebenarnya banyak ikan kelah dan untuk memelihara dan melindungi sungai dan persekitarannya daripada terus merosot adalah menjadi satu keperluan untuk menimbulkan kesedaran dalam masyarakat mengenai kepentingan sungai dan peranan yang dimainkan olehnya. Bagi mencapai tujuan ini, kerajaan melalui Jabatan Pengairan dan Saliran telah melancarkan di peringkat nasional
kempen Cintailah Sungai Kita bermula awal Februari 1993. Antara objektifnya ialah mewujudkan kesedaran tentang pentingnya sungai dalam kehidupan setiap individu bagi menimbulkan keinginan untuk sama-sama memelihara dan mencintai sungai. Bahagian kejuruteraan sungai, Ibu Pejabat JPS Malaysia telah dipertanggungjawab bagi menyelaras dan memantau perjalanan program. Kita ada beberapa aktiviti yang kita buat. Contohnya macam perangkap minyak dan makanan yang perlu disediakan di kawasan restoran dan sebagainya. Dan juga perangkap minyak yang perlu disediakan di bengkel-bengkel, pembaiki kereta, motor dan sebagainya. Perkara-perkara ini perlu. Kita tak boleh nak berhenti memaklumkan perkara ini kepada orang ramai lah, supaya sama-sama bertanggungjawab ke atas sungai. Dan dari segi jabatan juga keseluruhannya kita menggunakan pendekatan pengurusan lembaga sungai secara bersepadu, di mana melibatkan banyak pihak dari segi pengguna tanah oleh Kerajaan Tempatan, Jawatan Panjang Badan Desa, itu sekarang dikenali sebagai Pilihan Malaysia dan sebagainya. Bagaimana kita nak boleh mengurangkan ataupun mengekalkan kawasan-kawasan hijau supaya dari segi kawasan hutan dan juga mengurangkan pencemaran macam saya sebutkan tadi. Ini antara perkara-perkara yang sangat dititik beratkan sekarang, sebab kita tujuannya adalah untuk mencapai satu keadaan alam sekitar yang baik, yang rakyatnya akan lebih sihat dan sebagainya. Sebab air yang kotor akan membawa penyakit kepada orang ramai. Selain itu, untuk mengatasi masalah sampah sarap dialirkan oleh air melalui longkang, pemasangan perangkap sampah adalah sangat perlu. Perangkap sampah harus dipasang di tempat yang strategik untuk memerangkap sampah sarap dan juga memudahkan pengurusan penyelenggaraan. Negeri Melaka adalah perintis yang menjadikan sungai sebagai produk pelancongan. Walaupun Melaka adalah destinasi pelancongan yang bertemakan sejarah, namun mereka kini boleh berbangga dengan pelancongan alam sekitar yang berfokus kepada Sungai Melaka. Pembangunan semula secara fizikal telah menjadikan Sungai Melaka lebih menarik. Perubahan fizikal ini juga telah menyebabkan fungsi asal Sungai Melaka berubah. Terkini, Bandaraya Kuala Lumpur, Projek River of Life atau Projek Sungai Nadi Kehidupan adalah salah satu usaha Kementerian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Jabatan Pengairan dan Saliran bermatlamat untuk mengembalikan sungai ini menjadi bersih dan segar. Ia juga mampu menjadikan kawasan mempunyai pelbagai aktiviti rekreasi, secara tak langsung meningkatkan nilai ekonomi di persekitaran tepian sungai. Sekarang ni kita buat kabus, misting dengan menggunakan air dan kita turunkan droplet dia tu, very small droplet, dan dia jadi kabus. So ini memberi satu impact kepada masjid Masjid Jamek tu, sebagaikan dia floating in dalam river. So ini satu untuk memberikan tarikan kepada pelancong dan juga satu pembaharuan di Kuala Lumpur lah. In fact ROL ni dia River of Life, kita ada 10 km, 10.7 km pesisiran sungai yang kita upgrade lah, kita improvekan kawasan tu daripada Sento, Pond Puah tu, Kolam Puah sehinggalah ke Mid Valley. So ini memberikan satu pandangan baru kepada warga kota untuk melihat sungai itu sebagai satu kehidupan, satu benda yang menarik dan ia merupakan as a part of the city. Kita telah berjaya untuk mentransformasikan sungai ini kepada satu tarikan.
Dan dengan ada tarikan tu, hartanah di tepi sungai digunakan dengan baik, dan kita dapati kedai-kedai pun sekarang sudah tidak melakangi sungai lagi, tapi menjadikan sungai itu satu frontage dia. Kita tidak seharusnya mementingkan diri sendiri. Kita harus fikirkan keadaan generasi akan datang yang terpaksa menanggung hasil tindakan yang kita buat pada hari ini. Oleh itu, kita harus menjalankan kewajipan kita dalam menjaga alam sekitar seperti seorang rakyat yang baik. Sudah tiba masanya semua rakyat Malaysia menghargai setiap sungai yang ada di Malaysia. Bukan hanya kepada sungai yang menjadi sumber bekalan air minum, tetapi juga kepada kesemua sungai yang ada. Marilah bekerjasama menjaga kualiti air sungai. Kebersihan air sungai adalah tanggungjawab semua peringkat rakyat